Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran radio dan TV. Duta Besar Sudan di Kuala Lumpur akan dipanggil bagi menyuarakan pandangan Malaysia dalam konflik terbaru di Khartoum yang menjadikan kompleks Petronas sebagai sasaran. Malaysia juga akan menyampaikan bantahan terhadap tindakan pihak-pihak tertentu yang mencerobohi kompleks berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan menegaskan keselamatan kesemua rakyat Malaysia di Sudan menjadi keutamaan kerajaan. Pasukan khas yang diketuai Kementerian Luar telah merangka pelan pemindahan untuk membawa pulang 32 rakyat Malaysia berdasarkan data terkini yang dikongsikan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum. Malaysia mengalu-alukan perkembangan terkini di Yaman, khususnya usaha mencari penyelesaian jangka panjang kepada konflik yang berlarutan di negara itu. Malaysia percaya perbincangan di Sana'a baru-baru ini bagi mencari kata sepakat mengenai gencatan senjata antara Arab Saudi dengan pergerakan Houthi adalah satu langkah tepat untuk mewujudkan persekitaran kondusif. Dialog itu telah membuka jalan kepada pertukaran berskala besar banduan antara kedua-dua belah pihak pada 8 April. Wisma Putra dalam satu kenyataan menyebut Malaysia kekal bersolidariti dengan rakyat Yaman dan akan terus menyokong semua usaha ke arah penyelesaian berkekalan dan aman. Sekurang-kurangnya 4 anggota tentera Indonesia dilaporkan hilang selepas diserang pemberontak di wilayah bergolak Papua. Panglima Angkatan Tentera Indonesia Laksamana Yudo Margono dalam satu kenyataan memaklumkan nasib mereka masih belum dapat dipastikan. Mereka antara 36 askar yang menyertai operasi menyelamat tebusan juruterbang New Zealand Philip McMertens di sebuah berbukit dan pergunungan di Kabupaten Duga pada Sabtu lepas. Sebagai tindak balas, pihaknya sedang bersiap sedia untuk menggempur kumpulan yang digelar Free Papua. Kumpulan itu dan organisasi gabungannya di Papua diklasifikasikan sebagai kumpulan pengganas pada 29 April 2021. Seramai 264 maut dalam 2,203 kemalangan jalan raya sepanjang 7 hari sambutan Songkran di Thailand dari 11 hingga 17 April. Bangkok mencatatkan jumlah kematian tertinggi dengan 22 orang terkorban, manakala kecederaan paling banyak dilaporkan di Nakhon Si Thammarat iaitu seramai 70 orang. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Tempatan Bencana Buntam Letsuki Samsuk, memandu melebihi had laju dan mabuk merupakan punca utama kemalangan jalan raya semasa Songkran. Majoriti kematian dan kecederaan membabitkan individu tidak memakai topi keledar ketika menunggang motosikal. Pertubuhan Bangsa Bersatu menetapkan Jun ini sebagai tarikh menerima pakai secara rasmi Perjanjian Laut Lepas bersejarah Badan Dunia itu. Ia selaras dengan resolusi Perhimpunan Agung yang dipersetujui semalam. Teks Perjanjian Laut Lepas akhirnya dipersetujui pada bulan Mac selepas 15 tahun perbincangan dan 4 tahun rundingan rasmi. Perjanjian mercu tanda itu akan mewujudkan rangka kerja undang-undang untuk memperluas perlindungan alam sekitar ke perairan antarabangsa di seluruh dunia. Mesyuarat untuk menerima pakai perjanjian tersebut secara sementara ditetapkan pada 19 dan 20 Jun. Ia akan berkuat kuasa sebaik sahaja diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara anggota. Dalam perkembangan lain, PBB secara rasmi menyatakan kebimbangan tentang tindakan Amerika Syarikat melakukan pengawasan terhadap komunikasi Setiausaha Agong Antonio Guterres. Jurucakapnya Stephen Dujarric berkata, tindakan sedemikian tidak konsisten dengan obligasi yang disenaraikan dalam piagam PBB serta konvensyen mengenai keistimewaan dan kekebalan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Laporan Washington Post yang memetik dokumen sulit Pentagon menyebut Amerika Syarikat telah meminta sekurang-kurangnya 4 perbualan Guterres dengan pegawai PBB yang lain, termasuk mengenai perang di Ukraine. Sekian berita yang disunting oleh Bahtia Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.